Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli nikmah. Alhamdulillah ala kulli hal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya-Allah pada hari ini kita sambung pada hadis 216. Kita masih lagi pada bab yang ke-26 kan? Bab 26. Bab 26, babut tahrimi zulm wal amri biraddil mazalim. Bab perihal keharaman melakukan perkara yang zalim dan kewajipan atau perintah untuk biraddil mazalim, untuk menolak kezaliman dengan mengembalikan hak orang yang dizalimi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari ini kita sambung pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis Sayyidina Umar. Sebelum ini kita baca hadis berkenaan dengan Adi bin Amirah, hadis Nabi SAW, Adi bin Amirah, dan hadis Abi Bakrah Nufai bin Haris, hadis tentang ketika Nabi berada di Mekah. Hari ini kita baca hadis Khaybar. Hadis Khaybar, Nabi SAW bersama dengan para sahabat melihat kejadian yang berlaku dalam peristiwa Khaybar. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yaumul Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahid wa fulanun syahid hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahid faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin ghallaha aw aba'atin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah sudah dah. Oh, hadis ini dah sudah. Kalau begitu hadis apa? Rabi'i. Hadis Rabi'i, Abi Qatadah. Hadis Abi Qatadah Al-Harith bin Rabi'i. Baik. Hadis ini pun dah sudah. Cuma saya nak ingatkan, kalau kita baca hadis Umar bin Khattab ni, hadis ini diletakkan dalam bab, dan hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga dalam bab Imam Al-Bukhari sebut tentang larangan mengatakan fulan syahid. Larangan untuk kita mengatakan si fulan syahid. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam Islam kita boleh berharap, untuk mengatakan la'alla syahid, la'allahu syahid, moga-moga dia tu syahid, la'allahu, moga-moga dia tu dapat pahala syahid, tak ada masalah. Tetapi mengitlakkan atau menetapkan fulan syahid, itu adalah dilarang. Antaranya hadis inilah yang dipakai sebagai hujah oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan para ulama, bahawa tak boleh kita menetapkan seseorang dengan gelaran asy-syahid, asy-syahid fulan, asy-syahid fulan, tak boleh. Melainkan ada wahyu tentang perkara tersebut. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa walaupun syahid itu adalah satu benda yang besar, namun ia akan terhalang dengan beberapa mawanik, penghalang-penghalang. Antaranya inilah berbuat zalim pada orang.
Maka kadang-kadang kebaikan yang kita dapat, kita terhalang dari mendapat ganjarannya sebab kita ada buat kecurangan, kezaliman dalam amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, disebabkan dah baca hadis ni, kita sambung hadis yang berikutnya. Wa an Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fazakara lahum anna jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffiru anni qatayaya. Daripada Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim, bahawa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dengan para sahabat. Fazakara lahum annal jihad, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka bahawa sesungguhnya jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, wal iman, dan beriman kepada Allah, afdalul a'mal, adalah sebaik-baik amalan. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebelum kita baca hadis ni panjang, nak sebut bahawa iman kepada Allah, dia merangkumi amal dan perbuatan dan juga hati dan perkataan. Iman ini dia bukan sekadar pada tasdik, pada hati saja. Ini yang berlaku satu golongan dari umat Islam yang digelar sebagai Murji'ah. Mereka digelar sebagai Murji'ah sebab apa? Sebab mereka mengatakan iman faqat tasdik biqalb. Iman tu cukup sekadar membenarkan dalam hati. Murji'ah ni pula dia ada level. Murji'ah yang paling sesat sekali, yang dikatakan oleh para ulama salah lebih teruk daripada orang yang sembah berhala, ialah orang yang mengatakan iman faqat ilm. Iman itu cukup sekadar mengetahui. Tahu Allah ada tu kira iman lah. Iman cukup sekadar berilmu. Ini adalah golongan Murji'ah yang paling sesat, paling bawah lah. Yang mana kata Imam Sufyan As-Sauri, kata Imam Hasan Al-Basri, kata para ulama salah, puak-puak ni lebih teruk dari penyembah berhala. Mereka bagi mereka iman tu cukup sekadar ada conscious, ada knowledge pasal benda tu dah dikira iman. Ini sebagaimana ajaran-ajaran moden hari ini, new movement kan, ajaran new movement, ajaran-ajaran baru. Cukup sekadar percaya, cukup sekadar ada Tuhan, cukup sekadar kita tahu, dia anggap beriman. Manakala iman golongan Murji'ah ini yang better sikit lah, dipanggil better sikit lah. Mereka adalah golongan yang mengatakan iman adalah cukup di dalam hati. Iman tu cukup sekadar di dalam hati tanpa memasukkan amal. Maka para sahabat Nabi dan para salaf menetapkan bahawa iman adalah amal, lisan dan perbuatan. Iman itu mesti dengan lafaz, dengan syahadah lafaz. Satu kena mengucap. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis daripada Muaz, man akhiru kalamihi, kalam. Bukan sekadar man akhiru niyatihi, siapa yang akhir niat dia, bukan. Nabi kata man akhiru kalamihi, iman itu perlu lafaz. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah daqalal jannah, siapa yang akhir perkataan dia la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Maka iman memerlukan kepada talafuz. Talafuz ni mengucapkan kalimat tu. Iman kena ada ikrar, pengakuan dengan lisan. Maka iman juga memerlukan amal bil jawarih, perbuatan. Maka sebab itu diwajibkan kita salat. Iman, kita kena salat. Maka sebab itu kita kena salat, kita kena berpuasa, kita kena membayar zakat, kita kena menunaikan haji dan kewajipan-kewajipan sebagai seorang muslim yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa perbezaan di antara orang yang kafir dan orang yang muslim ialah meninggalkan salat. Bahkan dalam hadis-hadis yang banyak yang dibawa dalam kitab
ahkamus salah atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Marzuq At-Tarifi. Dalam buku Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, dia sebut, dia bawa hadis-hadis tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat apabila memerangi satu kaum untuk datang mengendap kaum yang hendak diserang pada waktu sebelum subuh. Dalam Islam, bila kita nak pergi serang satu kaum, disunahkan kita pergi waktu subuh. Dan sekiranya dilaungkan azan dan mereka mendirikan salat, maka janganlah kamu menyerang mereka, kata Nabi. Sekiranya mereka tidak melaungkan azan dan tidak mendirikan salat, maka perangilah mereka. Maka hadis ini memberikan isyarat bahawa halal darah orang yang tidak mengerjakan salat. Mana-mana kumpulan masyarakat Islam yang tidak mengerjakan salat, mana-mana kumpulan Islam yang tidak melaksanakan syariat azan, menandakan bahawa itu bukan masyarakat Islam. Dan hadis-hadis ini semuanya sahih, dan lebih daripada 10 hadis, banyak secara mutawatir, bahawa Nabi SAW mengkaitkan iman sebagai amal dengan salat. Dan begitu juga para sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menjadikan syarat zakat sebagai syarat sah keislaman seseorang. Apabila pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq muncul golongan-golongan Rafidah. Rafidah ni maknanya kita nak kata orang yang keluar lah, orang yang keluar. Kita sebut Rafidah tu pada Syiah, tapi Rafidah tu sendiri dia bukan merujuk pada Syiah saja, dia merujuk pada orang yang murtad, orang-orang yang keluar daripada Islam, orang-orang ridah, orang ahlu ridah, yang mereka menolak kewajipan zakat. Dia panggil Rafidah jugalah, tolak Rafat, menolak daripada bayar zakat kepada Umar Al-Khattab, kepada wakil-wakil Islam, kepada Abu Bakar yang mengutuskan utusan-utusan menguntit zakat. Mereka kata kami hanya bayar zakat dekat Nabi Muhammad. Wafat Muhammad, maka kami tidak perlu lagi membayar zakat. Maka Umar mengatakan kebimbangan kepada Abu Bakar atas keputusan Abu Bakar. Sebab Abu Bakar kata, aku akan perangi mereka. Aku akan perangi mereka sehingga mereka mengeluarkan zakat yang mereka keluarkan kepada Nabi Muhammad kepada aku. Maka Umar bimbang hal ini. Tetapi ternyata ijtihad Abu Bakar adalah benar, dengan menjadikan orang-orang yang tidak membayar zakat sebagai orang yang murtad. Maka disebut orang yang tak bayar zakat ni orang yang murtad. Kenapa? Kerana mereka menafikan kewajipan zakat dalam Islam. Maka sebab itu para ulama berbeza pendapat. Mereka ada yang mengatakan bahawa golongan yang dikafirkan oleh Abu Bakar ni sebab mereka tak bayar zakat atau sebab menafikan kewajipan zakat. Maka mazhab Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang tak bayar zakat, tetapi mazhab Syafi'i mengkafirkan orang yang menafikan kewajipan zakat. Dan mereka mengatakan dan mentakwil hadis Abu Bakar itu sebagai perbuatan mereka itu dikufurkan oleh para sahabat Nabi sebab menafikan kewajipan tersebut. Sebab menafikan kewajipan tersebut. Maka inilah isu antara para ulama fiqh, perbezaan pendapat seperti meninggalkan salat. Hukum meninggalkan salat dalam mazhab Imam Ahmad, seseorang yang meninggalkan salat dianggap kafir. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dianggap kafir selagi mana dia tidak menafikan kewajipan salat tersebut. Kalau dia nafikan kewajipan itu baru kafir. Kalau dia sekadar tak solat saja, itu dianggap sebagai kabair, dosa besar. Ada perbezaan pendapat para fuqaha dalam hal ini. Tetapi secara lumrah atau secara umum, kita orang awam, kita ambil pedoman bahawa iman itu termasuk amal perbuatan. Iman itu termasuk amal perbuatan dan disyaratkan orang yang beriman untuk beramal dengan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ulama-ulama berbahas dalam hal ini panjang lebar. Bab takfir seseorang pada amalan, pada meninggalkan amalan fardu. Majoriti para fuqaha menganggap bahawa orang yang meninggalkan amalan fardu tidak jatuh kafir, tetapi mereka berdosa besar. Mereka hanya kafir jika menafikan kewajipan
fardu tersebut. Namun di sana ada para fuqaha dan ada para ulama hadis yang mengkafirkan orang yang meninggalkan amalan fardu. Dan mereka membawa beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai adillah, sebagai nas. Namun hadis-hadis itu ditakwil oleh golongan fuqaha yang lain. Mana ada satu pihak kata kafir, satu pihak lagi kata tak kafir. Jelas dan ini adalah pandangan yang muktabar. Kedua-duanya pandangan yang muktabar. Maksudnya apa? Maksudnya ulama-ulama yang mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan amalan fardu, misalnya mereka membawa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghukum 3 orang lelaki yang tidak hadir dalam peperangan Tabuk. 3 orang lelaki, 3 orang sahabat Nabi yang tak ikut perang Tabuk. Yang mana mereka dipulaukan. Mereka disuruh pisah dengan suami isteri, disuruh pisah dengan isteri. Dan mereka tidak boleh diberi salam. Maka ini semua adalah aspek ataupun uslub pentakfiran. Mana Nabi SAW seolah-olah telah mengatakan mereka ni bukan Islam. Sampai tak boleh bagi salam. Tak boleh bagi salam ni maknanya orang Islam, kita boleh bagi salam pada Muslim. Even dia mujrim, satu orang yang berdosa sekalipun boleh dia bagi salam. Ini sampai tak boleh bagi salam. Kemudian seorang Muslim, kita tak boleh pisahkan suami isteri. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, Nabi melaknat orang-orang yang merosakkan hubungan isteri dan suaminya. Allah dan Rasul melaknat orang-orang yang merosakkan hubungan isteri dan suaminya. Diulang 3 kali. Maknanya memisahkan suami isteri ini benda yang besar. Perbuatan memisahkan suami dan isteri ini adalah perbuatan yang setara dengan sihir. Yang setara dengan sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut. Ini dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah. Maknanya perbuatan pisah suami isteri ini bukan benda kecil. Tetapi Nabi SAW memerintahkan 3 orang sahabat. Antaranya salah seorang ialah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, supaya dipisahkan dengan isteri. Isteri dia kena pisahkan dia. Menunjukkan betapa seriusnya kesalahan meninggalkan medan jihad. Tak pergi perang. Kerana peperangan atau jihad adalah merupakan fardu. Jihad adalah fardu. So meninggalkan fardu, hukum dia adalah kufur. Sebagian ulama mengambil jalan mengatakan ianya kufur. So antara jihad dengan solat, solat lebih besar daripada jihad. Maka meninggalkan solat bahkan lebih berat. Jadi ada ulama yang mengkafirkan dan ada ulama yang tidak mengkafirkan, mengatakan dia hanya kafir kalau menafikan kewajipan tersebut. Dan ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sebut fazakara lahum annal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah wal iman billah, dan iman pada Allah adalah afdalul a'mal, sebaik-baik amalan dalam Islam. Maknanya dalam maratib, dalam tingkatan amalan dalam Islam, jihad dan iman itu tertinggi sekali. Paling tinggi. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ma huwal jihad? Apa dia jihad? Apa dia jihad? Jihad ini ditanya oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah orang yang terbunuh untuk mempertahankan nama baik keluarga dia, atau orang yang pergi berperang untuk menunjukkan keberanian dia, atau orang yang pergi perang kerana membela kaum dia, adalah jihad fi sabilillah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala, siapa yang pergi berperang atau berjihad membunuh untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah jihad fi sabilillah. Maka jihad ini ialah li an yakuna kalimatullahi hiyal ulia, untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi. Apa-apa yang meninggikan agama ni maka dia jihad. Untuk menjadikan liyakuna dinullah zahiran, menjadikan agama Allah ni menang, menjadikan agama Allah tu kuat, maka itu adalah jihad fi sabilillah. Zakal jihad, itu jihad. Maka jihad ini terbahagi kepada 2. Jihad umum dan jihad khassah. Jihad umum ni maknanya apa-apa jua dakwah, apa-apa jua usaha tabligh, menyampaikan ilmu, ataupun usaha menuntut ilmu, atau usaha untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan, membantu orang yang dizalimi dan sebagainya, itu jihad yang umum. Jihad yang umum. Manakala jihad yang kedua, jihad khassah. Jihad khassah ni jihad al-qital, jihad peperangan. So jihad ada 2, jihad umum dan jihad khusus. Ada ulama tak setuju pembahagian jihad ni. Mereka kata jihad-jihad lah, mana ada umum dan khusus, kan? Mereka kata kalau jihad-jihad lah, mana ada jihad umum dan jihad khusus.
Tetapi para ulama membahagikan jihad umum dan jihad khusus berdasarkan adillah, berdasarkan nas. Antara nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kalimatul haq indal sultanil jair afdalul jihad. Dalam riwayat yang lain afdalul jihad kalimatul haq. Sebaik-baik jihad kalimat yang benar, menyampaikan kebenaran indal di sisi amir atau sultan al-jair, sultan yang kejam, yang jahat, yang zalim, yang inilah, yang jahat lah. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Nabi kata jihad yang paling tinggi adalah jihad menyampaikan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim disifatkan oleh Nabi sebagai jihad, sedangkan itu bukan pergi perang. Maka berdasarkan hadis ini, kata para ulama, adanya jihad yang lain yang jihad bukan pergi perang. Jelas tak? Maka sebab itu pembagian jihad kepada umum. Jihad umum ni macam jihad membasmi kemiskinan. Untuk membasmi kemiskinan di kalangan orang Islam. Jihad untuk memastikan orang Islam hak-hak yang ditindas terbela. Jihad untuk menyampaikan dakwah, memastikan kejahilan dibanteras. Jihad untuk menegakkan akidah. Itu semua jihad. Dan para ulama salah menyebut bahawa usaha para ulama hadis membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jihad. Itu jihad. Itu jihad yang umum. Maka di sana ada jihad qassah. Jihad qassah ialah jihad al-qital, jihad peperangan. Ini lebih hebatlah. Maka jihad peperangan ini pula terbagi kepada dua lagi. Jihad qital ini ataupun jihad pembunuhan, peranglah, menumpahkan darah ini, jihad qital terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama jihad ad-difa', jihad mempertahankan diri. Yang mana jihad ad-difa', jihad mempertahankan diri ini hukumnya fardu ain. Mana-mana umat Islam yang diserang wilayahnya, maka wajib ain ke atas setiap individu mempertahankan wilayah tersebut. Dan hal ini para ulama mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq, iaitu Nabi SAW dan para sahabat berkepung di Madinah dan menyaksikan para wanita, kanak-kanak, hamba dan semua orang bekerjasama melawan musuh. Semua orang bekerjasama melawan musuh. Perang Khandaq juga disebut sebagai perang parit. Perang parit. Atau dipanggil perang Ahzab. Kenapa disebut Ahzab? Sebab kenapa perang Khandaq disebut sebagai Ma'rakah Khandaq, disebut Ma'rakah Al-Ahzab? Kerana Ma'rakah Ahzab ni kerana diambil daripada kalimah Hizbun, parti. Ahzab, banyak parti. Kerana Nabi SAW dan para sahabat di Madinah diserang daripada pelbagai penjuru. Kerana orang-orang Arab Quraisy bergabung dengan Arab Badui. Dan bergabung dengan Yahudi. Bergabung dengan orang munafik. Maka banyak parti. Banyak parti kepung Islam. Maka disebut sebagai perang Al-Ahzab. Perang Ahzab ni maknanya perang parti-parti. Perang banyak kumpulan. Jadi sebab tu disebut perang parti. Dan disebut perang Khandaq sebab para sahabat gali parit. Gali parit waktu tu. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam perang Ahzab ini menyaksikan Nabi SAW memberikan arahan untuk semua orang terlibat. Termasuk wanita, kanak-kanak, orang tua, semua menyertai peperangan dengan kadar mereka. Para wanita Islam disuruh bersembunyi di sebalik tembok, dan di antara mereka ada yang memegang khanjar, satu jenis senjata Arab lah, macam orang panggil apa, macam sabit lah, macam pisau sabit tu. Dan ada di kalangan para sahabiah wanita yang membunuh musuh, yang mencerobohi kawasan mereka. Dan bahkan ada sahabiah wanita yang mereka membaling batu dan melontar panah daripada tingkap rumah masing-masing. Ada yang daripada atas rumah, bumbung rumah, duk panah dan membaling batu kepada musuh. Maka menyaksikan bahawa peperangan jihad difa', dia fardu ain. Semua orang terlibat, dan para ulama bersepakat bidunil izin, dia tak perlu izin. Perang mempertahankan diri ni dia tak perlu izin. Tak perlu izin pemerintah, tak perlu izin kerajaan, tak perlu izin suami, tak perlu izin ibu bapa. Manakala jihad yang kedua adalah jihad pergi menyerang musuh. Maka jihad menyerang musuh, para ulama mengatakan ia adalah fardu kifayah.
Jihad menyerang musuh dipanggil jihad al-hujum. Al-hujum. Jihad al-hujum ni maknanya kita pergi serang. Kita pergi serang. Hajamun, kita pergi serang musuh. Jihad yang kedua, jihad al-hujum. Jihad pergi serang musuh, maka hukumnya fardu kifayah. Bila fardu kifayah, orang yang tak dapat izin daripada pemerintah tak boleh pergi. Orang yang berhutang tak boleh pergi. Orang yang hamba tak boleh pergi. Orang yang musyrik tak boleh pergi. Orang kafir tak boleh menyertai. Dan orang yang tidak mendapat izin daripada ibu bapa, daripada suami, tak boleh pergi. Sebab ini adalah jihad al-hujum. Jihad al-hujum, jihad serang musuh, hanya dibenarkan bagi orang yang mampu untuk pergi berjihad. Jihad hujum ni maknanya kita pergi serang musuh. Contohnya kita duduk di Madinah, maka kemudian Nabi memberitahu bahawa pasukan musuh di Syam sedang bersiap sedia nak serang kita. Sebelum mereka serang kita, kita serang mereka dulu. Maka itu jihad al-hujum. Maka jihad al-hujum pada zaman Nabi SAW, kebiasaannya Nabi mensyaratkan had umur. Dalam riwayat daripada para ulama, kalau kita buka dalam kitab Al-Mudawwanah, Mudawwanah Al-Kubra, kalau kita lihat dalam kitab Al-Mughni oleh Imam Ibn Qudamah, Nabi SAW meletakkan syarat had usia 15 tahun ke atas. Ini berdasarkan hadis daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu yang minta dekat Nabi nak join perang. Jadi dia kata, kenapa kawan saudara dia boleh join? Sebab saudara dia bawah 15, tapi dia ada kemahiran memanah. Nabi kata, hang boleh buat apa pula? Samurah bin Jundub kata, aku kuat. Lalu Nabi suruh dia tunjukkan, dia bergusti, dia berjaya menang, dia dapat kalahkan orang lawan dia. Maka Nabi izinkan dia masuk dalam perang. Maka kata para ulama, syarat minimum Nabi letak 15 tahun ke bawah, ke atas. Kecuali orang yang ada special talent. Kecuali lah yang memang dia ni memang pandai manah, atau dia ni memang badan besar, kuat, walaupun bawah 15 boleh join. Boleh join. Tetapi umumnya 15 tahun ke atas. Itu syarat jihad perang hujum. Dan dalam riwayat disebutkan ulama-ulama mengatakan bahawa setiap nabi-nabi ada syarat masing-masing. Umat sebelum umat Islam dalam jihad hujum ini ada yang disyaratkan dia belum berkahwin. Atau kalau dia berkahwin, dia belum dapat anak. Atau dia belum buat rumah. Atau dia belum dia ada binatang ternak, dia tidak menunggu binatang ternak dia nak beranak. Dia ada syarat-syarat dia lah. Kan? Ada syarat-syarat dia. Itu menurut pendapat para ulama dan para fuqaha. Baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita balik pada hadis ni daripada Abi Qatadah. Qala faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Ara'aita ni maknanya apa pendapat kamu atau apa pandangan kamu? Ma ra'yuka? Ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apa pendapat kamu kalau aku terbunuh di jalan Allah? Tukaffiru anni qatayaya. Adakah dosa aku akan terhapus? Ada sahabat tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di jalan Allah, adakah dosa aku akan terhapus? Qatayaya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata, ya. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib. Sekiranya kamu terbunuh di jalan Allah dalam keadaan kamu bersabar, muhtasib. Apa dia makna muhtasib? Muhtasib ni daripada kalimah hasabah. Hasabah tu maknanya dalam keadaan mengharap, menuntut pahala dari Allah. Dalam keadaan muhtasib ni maknanya kata para ulama ikhlas. Ikhlas lillah. Maknanya ikhlas kepada Allah. Baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di jalan Allah, adakah akan menghapuskan dosa aku? Qatayaya. Qati'ah.
Qati'ah dalam bahasa Arab diterjemah sebagai kesalahan. Dia Arab ni, dia pelik tau. Dia bukan pelik macam mana, dia ada banyak maksud. Dia sebut zanbun. Zanbun tu dosa. Ismun pun dosa. Qati'atun. Qataya. Qataya ni jamak kepada qati'ah. Qati', kesalahan pun dosa. Apa beza dia? Dari sudut penggunaan bahasa, khataya merujuk kepada kesalahan-kesalahan daripada keputusan yang silap. Kata para ulama, khataya adalah dosa yang terhasil daripada tindakan kita yang salah. Orang kata apa? Wrong judgment lah. Wrong judgment. Qati'ah. Sengaja. Qati'ah ni benda yang kita sengaja daripada kesalahan kita yang berbentuk wrong judgment. Orang kata keputusan salah lah. Kita punya keputusan yang salah. Silap pilih. Itu dosa. Manakala zanbun ni dosa juga, tapi jamak dia zunub. Adalah merujuk kepada dosa yang berhubung kait dengan larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah yang dibawa oleh nas. Larangan-larangan Allah yang disebut dalam nas. Manakala ismun adalah dosa-dosa yang berkait dengan hubungan sesama makhluk. Hubungan dengan makhluk, hubungan dengan manusia. Dan merujuk kepada perangai. Dosa-dosa perangai. Ismun. Jadi, para ulama berbeza pendapat dalam masalah dosa yang terhapus dengan jihad. Ada ulama mengatakan bahawa jihad menghapuskan dosa semuanya kecuali syirik. Ada ulama yang mengatakan jihad menghapuskan dosa tetapi tidak termasuk kabair. Maknanya dosa dia terhapus tetapi bukan kabair. Kabair ni apa dia? Kabair ni yang disebut di dalam hadis ada banyaklah. Ada yang berpendapat kabair itu 10. Ada yang kata kabair itu jumlah dia 20. Yang disebut sebagai al-mubiqat. Dosa-dosa yang menghancurkan, membinasakan. Apa dia kabair? Yang 10 ni antaranya meninggalkan salat. Adakah jihad menghapuskan dosa-dosa besar? Para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata hapus, ada yang kata tak. Macam contoh berzina. Jihad menghapuskan dosa zina. Adakah jihad menghapuskan dosa meminum arak? Adakah jihad menghapuskan dosa rasuah? Rasuah kabair sebab ada laknat dari Allah. Adakah riba dihapuskan dosanya oleh jihad? Jadi para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan terhapus, ada yang mengatakan tidak terhapus. Tuan-tuan boleh lihat perbahasan ini dalam kitab Jami' Ahkam Quran oleh Imam Al-Qurtubi. Dia bahaskan jihad ni adakah menghapuskan dosa besar ataupun tidak. Namun para ulama bersepakat bahawa jihad menghapuskan dosa kecil. Dosa kecil memang hapuslah. Jihad menghapuskan dosa kecil. Baik. Jumhur ulama mengatakan jihad menghapuskan dosa besar. Jihad menghapuskan dosa besar, itu pandangan jumhur. Tetapi tuan-tuan kena ingat, pandangan jumhur tak semestinya rajih. Pandangan jumhur tidak semestinya rajih. Sebagai contoh dalam masalah isu najisnya arak, kenajisan arak. Jumhur mengatakan darah dan arak adalah najis. Kenajisan arak, kenajisan darah. Jumhur mengatakan arak tu dia najis. Najis bermaksud najis ain atau najis hukmi. Faham tak tuan? Najis hukmi ni memang arak tu najis, najis pada hukmi. Hukum arak tu najis. Maknanya tak boleh lah pergi minum. Dia benda yang keji. Musyrik, orang kafir, orang musyrik, dalam Al-Quran Allah menyebut sesungguhnya orang musyrik itu najis. Sebab tu tak boleh masuk Masjidil Haram. Orang musyrik tak boleh masuk Masjidil Haram sebab mereka najis, kata Allah. Tapi para ulama berbeza pendapat, adakah orang musyrik itu najis ain atau najis hukmi? Yang sahih, orang musyrik najis hukmi. Depa ni najis dari sudut hukum, bukan pada ain, bukan pada tubuh badan depa. Kalau pergi sentuh depa tak perlu basuh. Faham tak? Itu maksud najis ain. Kalau ain itu maknanya zahir dia pun najis. Pergi pegang tangan orang kafir, pergi salam dengan dia, kena basuh tangan lah. Kena basuh tangan, najis. Kena cuci.
Tetapi yang dimaksudkan dengan najisnya musyrik, orang musyrik ni najis hukmi. Najis hukmi itu maksudnya hukum dia najis tetapi ain dia tak najis. Jelas. Manakala arak ini, jumhur para ulama mengatakan arak ini najis pada hukmi dan aini. Maknanya pada ain dia pun najis. Katakan ada arak. Ayat arak kena baju kita, terpercik kena baju. Kena basuh. Ayat arak terpercik kena baju, kena basuh mengikut pendapat jumhur sebab dia najis ain. Hukum dia pun najis sebab dia najis haram, benda haram, dan pada ain dia pun najis. Kena badan kita kena basuh. Ini pendapat jumhur. Sama macam pendapat jumhur mengatakan darah tu najis. Darah kalau kena baju kena basuh sebab dia najis. Pendapat jumhur. Jadi pendapat jumhur ini ditolak oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani dan beberapa para muhakkik dan termasuk ulama-ulama moden seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seperti para fuqaha moden lah macam Dr. Abdul Karim Zaidan, seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Ibn Baz. Kebanyakan ulama moden mengatakan darah bukan najis. Mereka bawa dalil dan dalil bahawa Sayyidina Umar ketika ditikam perut dia semayang subuh dalam keadaan baju dan perut dia berdarah. Begitu juga Ali bin Abi Talib yang ditikam dalam keadaan dia semayang, baju dan pakaian dia berdarah. Begitu juga Uthman bin Affan ketika dia dikerat leher dia dan ketika dipotong jari dia, ketika dia sedang membaca Al-Quran, dia tetap meneruskan bacaan walaupun mushaf dia dipenuhi darah. Dia tidak anggap itu najis. Jelas tak? Jadi para ulama menyebut bahawa ulama-ulama moden mengatakan pendapat darah ini sebagai najis adalah kurang tepat. Tetapi itu pendapat jumhur. Jelas tak? Jadi tak semestinya pendapat jumhur itu adalah pendapat yang rajih. Sebab kalau darah itu adalah najis, dia akan menjadi ganggu kepada kita dalam banyak urusan lah. Darah binatang ulama khilaf. Misalnya dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Syafi'i darah binatang najis. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad darah binatang yang kita makan tidak najis. Dia ada pula darah binatang yang dimakan, darah binatang yang kita tak makan. Ulama berbeza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i najis lah, mazhab lain tak. Jadi dalam masalah darah manusia ni, umumnya darah manusia yang najis tu seperti darah haid, seperti darah yang kotor. Tetapi darah yang luka, daripada jarah, daripada luka ni dia tak dianggap, daripada jurh ni maknanya kawasan luka lah, dia tak dianggap najis. Jelas, benda-benda tu ulama khilaf lah. Kita bukan nak masuk bab fiqh lah, tapi kita nak sebut secara umum. Jadi dalam isu masalah ulama berbeza pendapat ni, tak semestinya pendapat jumhur itu rajih lah, kita kena pegang begitu. Jadi macam contoh minyak wangi alkohol, kan, minyak wangi alkohol. Majma' Rabitah ataupun Majma' Fiqh Alam Islami, Majma' Fiqh Alam Islami, para fuqaha mengatakan minyak wangi beralkohol itu tidak najis. Sebab dengan pengetahuan sains kita mengetahui bahawa alkohol itu dia boleh meresap, dia boleh menjadi wap, dia boleh, maknanya teknologi dan pengetahuan sains yang ada hari ini mengatakan bahawa alkohol itu dia bukan arak. Alkohol tu dia substan dalam arak tapi dia bukan arak. Maksudnya kita tak boleh nak kata alkohol tu arak lah, nak kiaskan alkohol dengan arak. Dan banyak lagi lah pendapat-pendapat para fuqaha yang sekarang ini banyak orang kata menolak pendapat jumhur yang dulu. Macam sekarang kita dah ada air RO kan, air reverse osmosis kan. Air reverse osmosis ni macam kalau di Singapura tu dia recycle balik air yang dipakai kan. Contoh di negara Singapura, ayak toilet ni depa cuci balik dan pakai balik untuk berwuduk, untuk solat dan sebagainya. Kalau ikut jumhur tak boleh lah kan, ikut jumhur tak boleh. So banyak pendapat-pendapat moden hari ini yang kita mendapati ada kaul yang jumhur tidak semestinya rajih. Tuan-tuan kena faham, jumhur bukan bermaksud ijma' lain. Jumhur tu majority. Ijma' memang wajib ikut. Itu lain cerita lah. Jelas tak sekarang? Ijma' semua ulama bersepakat. Jumhur majority saja. Bukan kata semua ulama sepakat. Dan jumhur tu biasanya tepatlah dalam banyak hal, tetapi bukan semestinya tepat. Jelas? Ini kaedah yang kita kena pegang. Baik.
Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kata Nabi SAW bila ditanya oleh para sahabat ini, oleh lelaki yang tanya kalau dia mati syahid atau kalau dia berjihad di jalan Allah, dia terbunuh, adakah akan menghapuskan dosa dia? Qala na'am, kata Nabi, na'am, ya. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun. Kalau kamu terbunuh di jalan Allah dalam keadaan kamu sabar, sabirun, kamu bersabar, muhtasibun, kamu bermuhtasib, dalam keadaan kamu bermuhasabah, bermaksud mengharapkan pahala dari Allah. Muqbilun ghairu mudbirin, muqbilun ghairu mudbirin, bermaksud kamu muqbilun, menghadap kepada musuh, ghairu mudbirin, bukan kamu berpaling ke belakang, bukan lari dari perang. Kalau kamu mati dalam medan perang, medan jihad, dengan bersabar. Kenapa Nabi sebut pasal sabirun? Sebab ada orang yang tak sabar. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah cerita ada seorang lelaki, dia mati dalam medan perang. Sahabat kata dia syahid, Nabi kata tidak. Sebab apa? Sebab ketika nak mati tu, dia tak sabar, dia tak tahan. Kerana kesakitan, sakit luka dia tak tahan, dia ambil pisau, dia kerat tangan dia. Dia percepatkan kematian dia. Atau dalam riwayat, dia ambil pisau, dia kerat leher dia. Maknanya dia ambil pedang tu dia lukakan diri dia bagi mati terus. Dia bunuh diri dia. Maka kata Nabi, dia dimasukkan dalam neraka. Wa'ayazubillah. Jadi berdasarkan hadis itu dan hadis-hadis lain menunjukkan ada orang yang tak sabar dalam jihad. Bila kena tembak ke, kena perang, kena bom ke, dia tak sabar. Dia nak bagi mati cepat. Maka dia tak termasuk dalam ganjaran yang disebut oleh Nabi. Maka syarat dia wa anta sabirun, kamu kena sabar. Maka sabar ini adalah syarat dalam jihad. Muhtasibun maknanya ikhlas. Ikhlas. Dalam keadaan ikhlas kerana Allah, bukan kerana benda lain. Muqbilun ghairu mudbirin, menghadap musuh, bukan berpaling membelakangi musuh. Maknanya bukan dalam keadaan cuba nak melarikan diri, pengecut. Kalau berundur boleh tak? Berundur boleh. Bukan bermaksud lari. Beza lari dan berundur. Beza lari dan berundur. Ada hadis tentang peperangan para sahabat Nabi SAW di Yarmouk. Kalau tuan-tuan masih ingat peperangan Yarmouk, di mana para sahabat Nabi seorang demi seorang terkorban. Maka Nabi bagi rayah ni bendera lah, kepimpinan, bagi kuasa kepada para sahabat Nabi, bagi pada Abdullah bin Rawahah, Nabi bagi kuasa kepada Ja'far bin Abi Talib. Seorang-seorang Nabi kata, kalau kau ni mati, kawan dia ganti. Kalau kau ni mati, kawan dia ganti. Seorang demi seorang terbunuh. Akhirnya pasukan tentera Islam diambil alih oleh Khalid bin Al-Walid. Walaupun Nabi tak sebut nama Khalid, tapi dia yang take over sebab atas desakan para sahabat yang ramai. Sebab semua yang Nabi sebut nama dia semua wafat, semua syahid. Lalu Khalid bin Al-Walid mengetuai pasukan tentera Islam dan berundur, bawa balik Madinah. Maka ada sebagian orang, khususnya orang-orang munafik, menuduh pasukan Islam lari dari perang, pengecut. Khalid berunduk, kalah perang. Maka Nabi SAW bila mendapati hal tersebut, Nabi membela perbuatan Khalid. Nabi kata bahkan Khalid membawa kemenangan. Bahkan Khalid membawa tentera Islam kepada kemenangan. Ini menunjukkan bahawa ada beza di antara mudbir, orang yang melarikan diri dari medan perang sebab takut mati, dengan orang yang berundur untuk mengelakkan kerugian kepada pasukan Islam. Ada beza, ada beza. Apa beza dia? Para ulama meletakkan 3 syarat. Bahawa arahan merundur itu dari ulil amri, dari pemimpin, bukan kita. Jadi kalau kita pergi perang, tengah perang tu tiba-tiba kita berunduk. Kita berunduk ni tak ada siapa suruh, kita sendiri yang berunduk sebab takut mati, iaitu mudbir. Tapi tengah perang ni kita pun syok, tak sabar ni nak mati syahid. Tiba-tiba dapat arahan suruh patah balik. Allah, kena patah balik. Yang tu bukan mudbir. Sebab kita taat pada ulil amri.
Itu satu. Pertama, ada arahan dari izin ulil amri. Yang kedua, yang dimaksudkan mudbir, orang yang pergi perang ni, dia berperang dalam keadaan tidak berusaha, tidak orang kata apa, tidak bersungguh-sungguh. Dia perang tu maknanya dari balik tembok, dari balik dinding, dari balik pokok. Dia tidak bersungguh-sungguh berjihad untuk menentang musuh. Tetapi minimal saja, sekadarnya saja, sekadar lepas batuk di tangga saja. Sekadar baling-baling batu, tembak-tembak kan, 2-3 dah kan, bagi nampak peluru tu dia tembak. Yang itu dipanggil mudbir. Yang dibenarkan orang yang beredar dari kawasan musuh apabila dia kehabisan tokoh. Dipanggil apabila dia kehabisan tokoh, maknanya nakis. Nakis tu kekurangan pada tentera Islam. Tokoh dia, kemampuan dia dah tak ada dah. Contoh, peluru habis. Peluru habis boleh berundur tak? Boleh. Yang pertama, izin daripada ulil amri. Yang kedua adalah tokoh. Bila mana nakis, kekurangan pada tokoh. Kurang pada tokoh ni maknanya tak ada peluru nak tembak musuh. Ataupun pedang dah habis patah dah. Kalau zaman Nabi pergi perang pakai pedang kan. Pedang dah habis patah, nak perang apa? Kena balik ya. Pergi cari pedang. Tidak mati sia-sia lah. Bukan mati sia-sia, mana mati rugilah, tak berbaloi lah dengan kematian. Okey. Yang kedua adalah tokoh. Syarat dia tokoh. Mana tentera Islam habis peluru. Habis anak panah dah habis. Kena pergi buat baru anak panah, pergi cari pokok pula nak takek buat anak panah. Kena pergi cari besi pula nak buat pedang. Okey, kena patah balik. Tokoh. Yang ketiga, syarat kata para ulama, ini maknanya dia dah perang sungguh-sungguh ni tapi peluru habis, dia boleh balik. Tapi kalau peluru pun ada lagi, pedang besi pun elok lagi, tak calak lagi kan, anak panah pun banyak lagi, tak boleh balik. Tak boleh. Tokoh masih ada. Yang ketiga, yang dibenarkan oleh para ulama untuk beredar apabila ada jarh, ada kecederaan. Ada jarh, ada kecederaan. Maknanya kecederaan yang menyebabkan dia tidak lagi mampu untuk meneruskan peperangan. Contoh, tangan patah, mata buta. Mata dia dah cedera, dah buta. Tangan pun patah, dua-dua tangan patah. Nak pegang pedang macam mana? Dua-dua tangan patah. Ataupun dua-dua mata buta. Macam mana nak perang? Tak nampak musuh, tak nampak kawan. Sekali lagi tembak-tembak kawan. Atau telinga dia pekak. Ataupun dia cedera, kena bom kan. Dah tak dengar apa. Dia boleh beredar dari medan perang. Ada juruh, ada kecederaan. So mereka ni, 3 golongan ni dibenarkan untuk beredar. Tidak disebut sebagai mudbir. Selain dari syarat ini, maka mereka adalah mudbir. Orang yang berpaling atau pulang dari medan peperangan disebut lari dari perang. Kerana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la tatamannaul adu, kata Nabi, janganlah kamu berharap bertemu musuh. Kita adalah satu kaum yang kata Nabi, kita tidak berharap bertemu musuh, tetapi apabila bertemu musuh, kita akan bersabar. Kita dalam kaedah Islam, dalam hadis yang sahih, kita tak berharap bertemu musuh, tapi kalau jumpa musuh, kita tak lari. Jangan minta musuh. Tapi musuh mai, kita tak lari. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lari dari medan perang tak boleh Lari dari Roblox boleh. Lari dari Roblox boleh. Nampak polis yang Roblox, boleh larilah. Itu bukan musuh, itu adalah saudara-saudara kita. Baik. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah aku sebut ni, apa yang kamu tanya? Apa pendapat kamu? Kamu nak kata apa pula? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni qatayaya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudbirin illa ad-daina fa inna Jibrila qala li zalika. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tanya. Nabi dah sebut dah tadi, orang tanya soalan dekat Nabi, kalau aku terbunuh di jalan Allah,
aku terbunuh di jalan Allah, adakah aku akan dihapuskan dosa dan sebagainya? Nabi kata ya, hapus dosa. Dengan syarat kamu sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Muqbilun ghairu mudbirin. Muqbilun ghairu mudbirin. Menghadap musuh, bukan melarikan diri dari musuh. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu tiba-tiba Nabi tanya balik. Nabi kata, kaifa qulta? Nabi kata, tadi kamu tanya apa tadi sekali lagi? Nabi suruh sahabat tadi tanya balik soalan yang sama. Maka sahabat kata, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni qatayaya? Ya Rasulullah, aku tanya, kalau aku terbunuh di jalan Allah, adakah dosaku akan terhapus? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi jawab balik, na'am, ya, dosa kamu akan terhapus, wa anta sabirun muhtasibun, dengan syarat kamu sabar dan kamu mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas. Muqbilun ghairu mudbirin, kamu menghadap musuh, bukan lari daripada musuh. Illa, kecuali ad-daina, kecuali hutang. Tadi Nabi tak sebut hutang. Tiba-tiba Nabi suruh sahabat tadi tanya balik soalan. Nabi tambah. Nabi kata, illa ad-dain, kecuali hutang. Fa inna Jibril qala li zalika, kerana tadi Jibril main bagi tahu aku secara tiba-tiba. Fa inna Jibril, kerana sesungguhnya malaikat Jibril qala li zalika, telah mengatakan kepada aku hal tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi cerita dia, Nabi SAW mula-mula Nabi jawab. Syarat dia sabar, syarat dia mengharap pahala, syarat dia menghadap musuh, tak lari daripada musuh. Lepas tu Nabi diam. Nabi diam. Nabi diam tak berapa lama. Kan? Dalam riwayat yang lain, Nabi diam, dikatakan Nabi berkeringat. Nabi berkeringat. Bila Jibril mai dekat Nabi, Nabi akan berkeringat, berpeluh. Ada sahabat dalam riwayat pernah duduk paha Nabi atas paha dia. Dan hadis daripada Aisyah pun sama. Kaki Nabi ni pernah duduk atas kaki Aisyah. Dan sahabat yang lain pun pernah kena. Kaki Nabi, paha Nabi duduk atas paha dia. Mana duduk rapat-rapat lah. Nabi ni bila dia duduk dengan para sahabat, duduk rapat-rapat. Lepas tu Nabi kemudian Allah menurunkan wahyu dekat Nabi. Maka Nabi jadi berpeluh. Tiba-tiba paha Nabi ni jadi berat. Sahabat kata macam kena hempap dengan bukit tu. Macam berat sampai kan hampir pecah, hampir patah kaki depa. Tiba-tiba paha depa, kaki depa yang dihempap oleh kaki Nabi tu jadi berat sungguh. Seolah-olah itu bukan Nabi. Seolah-olah macam kaki mereka hampir dihempap dengan bukit. Mana beratlah, nak pecah kaki, nak patah. Aisyah pun pernah mengalami hal yang demikian. Dia duduk dengan Nabi, tiba-tiba kaki Nabi jadi berat, dia tak larat nak angkat. Itu menandakan Nabi sedang dituruni wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kisah ni Nabi pun tengah bercakap tu, tiba-tiba Nabi dapat wahyu. Nabi dapat wahyu, Nabi tanya, kaifa qulta? Tadi kamu cakap macam mana tadi? Sahabat pun tanya balik, ya Rasulullah, aku tanya kalau aku mati di jalan Allah, terbunuh, adakah akan terhapus dosaku? Nabi kata, ya, akan terhapus dosa kamu. Dengan syarat kamu sabar, dengan syarat kamu mengharap pahala dari Allah, kamu menghadap musuh tak lari, illa dain, kecuali kamu berhutang. Hutang tak hapus. Dosa hapus, hutang tak hapus. Fa inna Jibril qala li zalika. Jibril memberitahu kepada aku hal tersebut. Hadis riwayat Muslim. So kena bayar hutang. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sabar Ustaz. Hadis ini kata para ulama telah mansuh. Hadis ni kata para ulama telah mansuh. Apa makna telah mansuh? Para ulama dalam masalah hutang ni, hutang. Dalam banyak-banyak hadis, dalam riwayat Abi Daud, At-Tirmizi dan sebagainya menyebut orang yang mati syahid, maka dia kalau dia berhutang, rohnya tergantung. Tak dapat masuk syurga, roh tergantung sebab berhutang. Maka kata para ulama, hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang yang berhutang maka rohnya tergantung, hadis-hadis ini semua telah dimansuhkan. Telah mansuh. Tapi hadis ni tak dicerita oleh pegawai bank. Pegawai bank dia pun cerita hadis yang roh tergantung saja. Kan? Nak cerita dekat sahabat-sahabat sekalian
Semua hadis-hadis Nabi pasal orang yang berhutang, rohnya tergantung, orang yang hutang tak boleh masuk syurga, hadis itu semua dah mansuh. Mansuh. Dia dimansuhkan oleh hadis Nabi. Yang mana hadis-hadis itu kata para ulama, kata Imam Ibnu Qutaibah, seorang ulama hadis yang masyhur, Imam Ibnu Qutaibah. Hadis-hadis itu adalah hadis yang berlaku sebelum Fathul Mekah, sebelum pembukaan Mekah. Ni hadis-hadis sebelum pembukaan Mekah. Hadis Khaybar sebelum Mekah. Faham tak? Hadis sebelum pembukaan Mekah. Maka hadis-hadis sebelum pembukaan Mekah, Nabi kata syarat kena bayar hutang. Kerana orang Islam miskin. Jadi bila kita berhutang, kita tak bayar hutang, akan menganiaya orang yang memberi hutang. Faham tak? Bayangkan tuan-tuan, kalau saya ada duit sikit lah, lepas tu 10 orang pakat berhutang dengan saya, 10 orang pergi perang mati syahid. Pakat burn begitu, naya saya. Betul tak? Maka sebab tu kata para ulama, kata Imam Ibn Qutaibah dan lain-lain, bahawa hadis-hadis ini berlaku masa sebelum Fathul Mekah. Islam miskin, Nabi miskin, Islam miskin, para sahabat miskin. Waktu itu orang yang berhutang ada duit sikit lah. Bila dia bagi hutang, maka kalau orang tak bayar hutang dia, menganiaya dia, menzalimi dia. Maka hutang wajib bayar. Kalau tidak, roh tergantung. Kemudian apabila berlaku Fathul Mekah, maka Nabi SAW menuturkan dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis, asbabul wurud dia, asbabul wurud ni maknanya sebab-sebab warid satu hadis. Kalau ayat Quran, asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat Quran. Dalam asbabul wurud, dalam riwayat dari satu hadis Nabi kata, al-an, sekarang siapa yang berhutang, akulah yang tanggung hutang-hutang umat Islam. Maknanya siapa-siapa yang berhutang dan tak mampu bayar, tak mampu bayar lah, bukan saja tak bayar. Siapa-siapa yang berhutang dan dia tak mampu bayar, maka akulah yang akan bayar hutangnya pada hari kiamat. Jelas tak? Mana waktu tu Islam dah kaya, umat Islam pun dah pergi berjihad, dapat harta rampasan perang, dapat ghanimah dan sebagainya. Orang Islam pun dah kuat. Dah ada Mekah, dah ada Madinah, Islam dah kuat. Maka ketika itu Nabi SAW, Allah memberikan rukhsah pada umat ni, orang yang berhutang, yang mati syahid dan sebagainya, tak mampu bayar hutang, maka hutangnya dibayar oleh kerajaan. Khalifah wajib bayar hutang. Hutang dia ditanggung oleh kerajaan, oleh Nabi. Lepas Nabi Abu Bakar, lepas Abu Bakar Umar, lepas Umar Osman, Ali dan sebagainya. Hutang ditanggung oleh para khulafa. Jelas tak? Support. Dengan syarat dia bukan sengaja lah, bukan sengaja. Kalau dia sengaja tak bayar hutang walaupun dia mampu, maka dia berdosa. Dia berdosa. Dan orang yang memberinya hutang akan dapat tuntut pahala dia pada hari kiamat. Dalam hadis lain Nabi sebut orang yang berhutang, dia mampu tapi tak nak bayar hutang, pada hari kiamat pahalanya akan diambil oleh orang yang memberi hutang pada dia. Kan ada orang dia bagi hutang kat kawan dia tak bayar sampai mati. Bila mai hari kiamat, dia akan dibayar dengan pahala kawan dia, berdasarkan hadis yang sahih. Tapi kalau dia tak mampu nak bayar, maka Nabi yang akan bayarkan hutang dia, berdasarkan hadis yang sahih dalam riwayat Abi Daud dan lain-lain. Nabi bayar, Nabi tanggung. Itu syafaat Nabi SAW. Salah satu syafaat baginda pada umat ini, rukhsah. Tapi hadis ni tak jumpa lah dalam bank. Kan? Penasihat syariah bank takkan baca lah hadis ni, dia pun tak nampak. Hadis-hadis lain dia pun nampak, hadis tak bayar hutang tergantung roh, tergantung apa kan. Tapi hadis ni tak nampak. Tiba-tiba mana api hadis ni tak jumpa. Kan? Biasalah manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, hadis ni telah memansuhkan hadis-hadis lain. Hadis-hadis orang yang tak mampu bayar hutang bukan dengan sengaja lah, bukan dengan sengaja. Sebab kalau selepas Fathul Mekah ni umat Islam dah kaya dan mampu dan sebagainya, kalau tak bayar hutang pun tidak lagi menjadi masalah. Tidaklah menyusahkan orang Islam yang lain lah. Sebab orang Islam kebanyakannya dah kaya. Itu asbab dia. Dan kata para ulama, berkenaan hutang ini yang menghalang orang mati syahid, ini berlaku pada awal-awal Islam. Berlaku pada awal-awal Islam supaya orang Islam tidak menganiaya orang lain dengan kematian dia. Dia mati sekali membebankan saudara dia. Jelas tak? Tapi bila Islam dah kaya,
Islam dah kaya, maka tanggungjawab membayar hutang jatuh kepada kerajaan, kepada khalifah. Khalifah yang tangguh. Dan hal itu berlaku pada Abu Bakar, pada Umar, pada Osman, pada Ali dan sebagainya. Khalifah bayar. Jadi siapa ada hutang, dia tak mau bayar, kawan tu mati. Pergi tuntut dekat khalifah, minta dia bayar. Dan itu juga menjadikan satu bab dalam fiqh, bab mengimamkan salat jenazah. Pada zaman Nabi SAW, Nabi tidak mensolatkan jenazah orang yang berhutang. Jelas tak? Nabi tidak mensolatkan jenazah orang yang berhutang. Siapa-siapa yang berhutang, Nabi tak solat jenazah dia. Nabi suruh para sahabat yang solatkan. Nabi bagi solat, tapi Nabi tak imamkan. Nabi kata, solatlah jenazah saudara kamu. Aku tak boleh solat jenazah dia. Tetapi apabila ada sahabat kata, ya Rasulullah, saya akan tanggung hutang si fulan, barulah Nabi solat. Barulah Nabi solat. Dan perkara ini juga telah mansuh. Hadis ini juga mansuh. Bila mai Fathul Mekah, Nabi SAW mensolatkan jenazah orang yang berhutang. Nabi solat. Sebab hutang tu Nabi tangguh. Jelas tak tuan? Mana lepas Fathul Mekah, barulah Nabi solatkan jenazah orang yang berhutang, sebab Nabi mampu bayar hutang-hutang para sahabat Nabi. Nabi mampu bayar. Maka pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq mensolatkan jenazah para sahabat yang mati. Sayyidina Umar mensolatkan jenazah, termasuk yang berhutang. Sayyidina Umar solatkan. Jelas tak ni? Dan hutang tu dibayarlah oleh kerajaan. Kerajaan bayar. Sebab itu kata para fuqaha, siapakah yang lebih afdal mensolatkan jenazah seseorang? Para ulama buat kaedah. Orang yang mati, keluarga dia lebih afdal uruskan jenazah dia, mandikan mayat dia. Yang mandikan mayat kita, anak beranak kita, keluarga kita. Isteri boleh memandikan jenazah suami. Sayyidina Abu Bakar, jenazah dia dimandikan oleh Asma binti Umais, isteri dia. Sayyidina Abu Bakar, mayat dia, jenazah dia dimandikan oleh Asma binti Umais. Maknanya isteri boleh memandikan jenazah suami, tak ada masalah. Jelas? Maka kata para ulama, jenazah kita yang afdal uruskan adalah anak beranak kita, keluarga kita, sebab nak elak aib aurat kita daripada dilihat oleh orang luar. Adapun yang mengimamkan solat, mengimamkan jenazah seseorang adalah ulil amri. Ulil amri yang lebih berhak imamkan jenazah kita sebagai syahadah, kesaksian atas mayat ni adalah jamaah dari jamaat umat Islam. Jelas tak? Ini pendapat para ulama. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Memang ada qaul daripada Syafi'iyah. Qaul Syafi'iyah, mereka sunatkan anak beranak waris si mati yang imamkan solat. Namun pendapat itu tidak tepat, tidak menepati nas. Kerana dalam nas, Nabi SAW mensolatkan jenazah selaku ulil amri. Buktinya dalam hadis daripada Muslim, satu hari Nabi datang masjid, Nabi tanya tentang wanita berkulit gelap yang selalu sapu sampah masjid, yang membersihkan masjid. Nabi tanya, mana dia? Nabi tak nampak. Sahabat kata dia dah meninggal. Maka Nabi kata, kenapa kamu tak bagi tahu aku? Nabi kata, bila ada kematian bagi tahu aku. Sesungguhnya doa aku akan dapat jadi syafaat kepada dia, cahaya kepada orang yang mati. Lalu Nabi pun pergi ke perkuburan dia, mensolatkan jenazah dia. Maka sebagian ulama membaca hadis ini sebagai termasuk tugas ulil amri, tugas pemerintah, kena mensolatkan jenazah rakyat bawahan dia. Dan hal itu dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Umar, Osman dan kemudian para khalifah. Dia kena imamkan solat mayat. Dan terdapat riwayat daripada Al-Hasan, Sayyidina Hasan bila meninggal dunia, Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi. Al-Hasan bin Ali meninggal dunia awal. Maka bila Sayyidina Hasan meninggal dunia, maka orang minta Husain mengimamkan solat. Tapi Husain tak mau. Husain kata hendaklah yang mengimamkan solat adalah imam masjid tempat dia tinggal. Faham tak? Maknanya amir kawasan tu ataupun imam masjid kawasan tu yang mengimamkan solat sebagai syahadah penyaksian kepada ahli qaryah dia, bahawa si fulan ni adalah jamaat daripada ahli jemaah kami.
Kan kita semua diwajibkan oleh Nabi berjamaah dalam jemaah Islam. Maksud jemaah Islam tu bermasyarakat dalam masyarakat Islam. Bukan pergi join NGO atau parti atau kumpulan hizbi mana-mana, bukan. Maksud Nabi talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, iltizam dengan jamaah Islam dan kepimpinan. Maksudnya masuk dalam masyarakat, duduk dalam masyarakat Islam dan taat pada ulil amri yang ada. Jadi bila kita mati, ulil amri itu akan solat jenazah kita sebagai syahadah, kesaksian kita sebahagian daripada ahli masyarakat Islam. Jelas tak? Maka sebab itu kata para ulama yang afdal berdasarkan nas adalah jenazah-jenazah disolatkan oleh ulil amri kawasan. Kalau meninggal dalam kawasan satu qaryah, imam masjid yang diberi kuasa oleh sultan untuk solatkan jenazah kita. Bukan anak beranak, bukan keturunan kita. Keturunan anak beranak yang tu pergi buat mandi jenazah. Masyarakat Melayu terbalik. Terbalik. Orang Melayu ni semua benda dia terbalik. Orang Melayu kita terbalik, bila mati jenazah dimandikan oleh orang masjid. Orang masjid yang mandikan jenazah. Tapi bila mai nak jadi imam, tok imam, anak dia pergi jadi imam. Itu tak sunnah. Itu tak sunnah. Bahkan Nabi larang seseorang mengimamkan masyarakat yang bukan imam dari tempat tu. Ini dibuktikan hadis daripada Malik bin Huwairis, daripada sahabat Nabi Malik bin Huwairis radhiyallahu taala anhu. Dia mendatangi para tabi'in, dia mendatangi para tabi'in dan mengajar mereka agama. Apabila tiba waktu solat, maka dia dijemput untuk menjadi imam. Maka dia tak mau. Dia kata hendaklah menjadi imam orang yang memimpin kawasan ni. Kerana itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi larang. Nabi kata janganlah sesiapa mengimamkan solat melainkan imam yang memimpin kawasan tersebut. So tak boleh orang luar jadi imam. Sunnah tuan rumah yang jadi imam atau tuan kawasan. Walaupun ada bid'ah, ya, walaupun ada bid'ah, kita kena ikut sunnah. Dia sunnah dia adalah imam kawasan. Dia lebih berhak atas dia. Nabi tak bagi. Sebab tu dalam bab al-imamah, bab hak imam ni besar. Muazzin tak boleh nak melaungkan iqamah tanpa izin imam. Dia kena tunggu tu imam dulu baru boleh laungkan iqamah. Kalau ikutkanlah. Para sahabat dia tak laungkan iqamah sehingga Nabi keluar. Gitu. Baik, jadi dalam masalah-masalah ni kita nak sebut bahawa hak imam itu dia adalah mensolatkan jenazah orang yang mati dalam kawasan dia. Jadi YB ni sepatutnya dia sibuk kena solat jenazah. Sepatutnya lah YB. Bukan sibuk pergi kenuri, pergi majlis function. Jadi itulah kita silap lantik. Dan khalifah Islam sepatutnya dia hadir solat jenazah rakyat dia. Dan itu adalah amalan sunnah. Para pemimpin hadir solat jenazah rakyat. Itu sebaik-baiknya. Dia yang kena imam, bukan imam masjid negara. Kan biasanya kalau kat masjid negara kan, tok imam adalah imam masjid negara kan. Khalifah duduk belakang. Sepatutnya khalifah yang jadi imam. Raja jadi imam, Perdana Menteri ke raja ke, depa kena imamkan solat. Itu lebih afdal. Zaman Muhyiddin dulu sempatlah dia jadi imam kan. Alhamdulillah lah adalah seorang. Tapi dah jatuh lah. Okey, baik. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi sambung pada hadis ni, hadis pasal hutang. Jadi kita dah sebut kenapa Nabi sebut pasal hutang, sebab dia menganiaya orang. Hutang-hutang tak bayar, menganiaya orang. Lepas tu orang yang berhutang tu pula mati kan, mana hutang tu dianggap langsai. Itu menganiaya pada orang yang memberi hutang. Tapi ini berlaku pada zaman ketika orang Islam miskin. Miskin. Zaman sekarang terbalik. Zaman sekarang yang bagi hutang ni kaya-kaya. Bank-bank kaya-kaya. Hutang mereka pun ada insurance cover. Lepas tu mereka duk guna hadis, roh tergantung duk ugut orang yang berhutang, orang miskin yang hutang. Itu salah guna hadis. Salah guna hadis. Bank-bank kan duk guna hadis kan, duk muncul dalam iklan kan. Bank-bank lah, mana-mana bank. Barang siapa yang tidak membayar hutang maka rohnya tergantung. Dia duk ugut orang supaya bayar hutang, sedangkan dia pun dah kaya-raya, dia punya keuntungan dia berapa ratus juta. Itu pun pakai kad dekat mesin lain pun kena cas RM1 bulan 2 nanti. Kan? Bulan Februari nanti kan, kita kalau pergi cucuk kad kat mesin lain kena cas RM1 setiap kali transaksi.
Dia nak buat duit lagi. Tak tahulah. Tak jaga kebajikan rakyat. Jadi sepatutnya benda ni kita kena jelas. Islam menjaga hak semua. Hak kaya dan hak miskin. Dua-dua ada hak. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Jadi kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis Abi Hurairah. Hadis ni sahabat-sahabat dah tahu. Kita sebelum kita baca hadis ni pada minggu depan, saya ingat kita tangguhlah minggu depan. Cuma saya nak sebut sikitlah. Saya nak sebut sikit pada pagi ni tentang Nabi SAW memerintahkan kita supaya sentiasa menjaga 3 perkara dalam hidup kita. Nabi memerintahkan kita supaya menjaga doa, supaya sentiasa berdoa kepada Allah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, pada hari akhir zaman tidak ada orang yang selamat melainkan orang yang berdoa kepada Allah seperti doa orang yang tenggelam. Maknanya orang yang terdesak, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kan Nabi duk suruh para sahabat berdoa setiap kali lepas solat, setiap kali sebelum solat, setiap kali dalam solat. Berdoa ni disunahkan. Berdoa ketika bangun tidur, berdoa sebelum tidur, berdoa ketika melihat turunnya hujan dan sebagainya. Kita disunahkan berdoa. So sentiasalah kita menjaga doa dan berdoa pagi dan petang, khususnya azkar pagi dan azkar petang. Itu jaga. Yang kedua, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita duduk di akhir zaman ni, kita diuji dengan pelbagai kesusahan dan dugaan. Orang yang beriman ni akan menjadi loser. Orang yang beriman pada akhir zaman dia akan jadi loser. Loser macam mana? Dia akan dianggap orang yang lemah. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi kata as'adan nas, orang yang paling gembira pada hari kiamat ni. Nabi kata as'adan nas yaumal qiyamah al-luka' bil luka'. Orang yang paling happy dekat-dekat nak kiamat al-luka' ibnu luka'. Orang yang keji, anak orang yang keji. Orang yang jahat, anak orang jahat. Dekat akhir zaman ni yang happy, yang seronok hidup orang yang jahat-jahat. Orang yang jahat-jahat ni enjoy. Orang yang beriman terdesak, tersempit, terhimpit dan sebagainya. Maka sebab itu kita kena menjaga. Yang paling penting pada akhir zaman ni, kita hendaklah menjaga diri kita daripada temptation, godaan dunia. Kita kena bezakan di antara opportunity, peluang, dengan temptation, godaan. Dia kadang-kadang opportunity dengan temptation ni macam lebih kurang sama. Kan? Kita kadang-kadang kita tersalah tafsir, mana satu peluang, mana satu godaan. Kadang-kadang benda tu bukan peluang, benda tu godaan saja. Godaan untuk kita terpesong daripada matlamat kita atau tugas kita yang sebenar. Ramai orang dia terpedaya antara temptation dengan opportunity. Nak sebut bahasa Melayu tak tahu. Bahasa Melayu kita kata peluang dengan godaan lah. Peluang dengan godaan. Dia tak sama. Maksudnya dalam hadis, Nabi sebut bahawa pada akhir zaman ini akan diuji dengan kekayaan. Akan diuji dengan kesenangan duniawi. Kalau kita memilih jalan ke arah itu. Siapa memilih jalan ke arah kesenangan duniawi akan senang. Dalam hadis berkenaan dengan sungai Furat, Nabi kata sungai Furat ni akan kering. Sungai Furat ni, sungai dekat Iraq ni akan kering. Dia bukan kat Iraq, dia perbatasan. Akan kering, sungai Furat. Dan akan terzahir emah-emah yang ada dalam sungai Furat. Dan Nabi kata 99. Nabi kata akan ada 100 orang menyerbu sungai Furat tu nak ambil emas dia. Dan daripada 100 tu 99 mati, terbunuh kecuali satu. Dan semua orang akan berebut dan berharap dialah orang yang akan dapat emas daripada sungai Furat. Semua orang duk nampak itu godaan. So maksud hadis-hadis seperti ini, hadis ini bukan satu je, banyak. Hadis-hadis dipanggil malhamah, hadis-hadis macam ni akan banyak kita nampak macam peluang-peluang, opportunity. Tapi sebenarnya kita akan jadi pihak yang terkorban di dalamnya. Jelas tak? Godaan, temptation, godaan. Ada emas dalam sungai Furat. Pakai nak berebut, nak ambil. Semua duk harap, akulah yang akan dapat. Akulah yang akan dapat. Tapi semua terkorban. Kecuali satu. Daripada 99, binasa kecuali seorang. Satu pihak aja dapat. Maknanya dalam hidup kita hari ini, kita tengok orang ramai, masing-masing lah.
pergi join bisnes ni, bisnes itu kan. Peluang-peluang pekerjaan. Ada yang pergi join unit trust. Oh, dah nampak ni boleh kaya. Ada yang join agent insurance. Ada yang join program ni, ada yang join skim cepat kaya, ada join apa nama seminar-seminar kaya. Oh, ini peluang-peluang ada. Macam-macam lah bisnes. Join saham lah, join itu, join ini. Saya takut kita jadi pihak yang terkorban. Terkorban apa? Terkorban iman. Saya pernah dengar satu orang, saya tak mau sebut nama dia. Saya tak nak sebut nama dia, tapi dia sebut dekat dia punya pengikut dia ni, geng-geng influencer lah. Influencer. Set-set yang kaya ni. Yang dia punya muka gambar dia ada dekat jalan raya. Kan kat jalan raya tu kan ada gambar dia. Seminar kaya dia tu kan. Ada muka dia. Dia kata, kita jual barang ni, dia kata. Orang beli sebab sentimen. Bukan sebab fakta. Kita jual barang, orang beli sebab sentimen, bukan sebab fakta. Jadi ada satu kakak ni dia jual kek. Kakak ni jual kek tak laku, kek kakak tu. So dia ajar kakak tu supaya melakukan kek tu dengan menggunakan sentimen. Sebab kakak tu bagi tahu dia jual kek coklat, kek pandan, kek vanila, harga RM5 atau RM10, RM20 sekilo kan. Harga kek. Itu fakta. Orang tak nak tahu. Sebab apa orang nak beli kek dia? Sebab sedap, sebab manis. Sebab apa? Sebab kek tu perasa istimewa, bahan-bahan dia berkualiti. Itu fakta. Betul lah dia cakap. Itu fakta. Orang tak mau fakta. Orang akan terdorong nak beli sebab sentimen. So dia suruh kakak tu jual barang kek tu jangan sebut fakta. Jangan bagi fakta. Jangan bagi tahu kek ni harga dia RM10. Kek ni dibuat pada bahan-bahan yang bagus. Itu fakta tak mau. Tak mau dengar. Dia kata kakak kena ubah strategi. Kakak kena jual kek ni mainkan sentimen orang. Ni seminar kaya lah ni. Kakak kena ajar supaya orang teringin nak beli kek tu. Contoh kakak buat iklan. Kek ini mampu merapatkan hubungan suami isteri. Tu dia. Nampak tak? Dia punya geng-geng marketing ni. Dia jual kek. Suami. Satu kek ni mampu merapatkan hubungan suami isteri. Anda kesibukan, anda keletihan, ambillah kek ni. Belilah kek ni. Mampu mengubat rindu yang terpendam lama. Gitu. Beli kek ni dapat merapatkan hubungan anak yang lama tak berhubung. Kek ni untuk mengubat hati yang luka. Dia gunakan sentimen. Yang ni yang orang nak buat marketing ni. Lepas tu up harga kek tu. Buat iklan. Apa hukum jualan benda-benda macam ni? Dalam Islam ini dipanggil gharar. Jual beli macam ni Nabi cela. Nabi laknat jual beli macam ni. Tidak ada keberkatan. Bahkan dalam Islam Nabi kata bersumpah. Bersumpah ni testimoni, buat testimoni. Nabi kata bersumpah boleh melariskan jualan tetapi menghilangkan keberkatan. Tak berkat. Sebelum ni memanglah kakak tu tak kaya. Orang beli kek dia tapi berkat. Dia tak menipu. Orang beli kek dia berkat. Balik makan kat rumah berkat. Tapi lepas kakak tu buat iklan macam ni, pendapatan dia RM15,000 sebulan. Hasil jualan dia RM150,000. Hasil jualan dia saja RM150,000 kek. Kaya, kakak tu kaya. Tetapi akan hilang keberkatan. Rezeki dia tak berkat. Rezeki dia daripada jalan yang haram. Gharar. Tak apa, kakak tu boleh pergi haji. Takat gambar snap haji. Kakak tu boleh bagi derma kat rumah anak yatim, bagi zakat, tak apa. Siapa ajak? Asal ada duit semua benda settle dalam agama ni. Siapa ajak? Itu bukan cara agama Islam. Tapi itulah mentality new ajaran, new age punya ajaran. New age punya movement, ajaran baru dalam agama yang cuba dimasukkan dalam masyarakat Islam sekarang. Ada duit semua settle. Bersih dosa. Maka sebab itu bila ada anak beranak yang dapat rezeki kekayaan daripada jalan yang haram ni, masalah dalam masyarakat kita punya masalah banyak. Budak-budak kecil lagi dah nak bunuh diri, budak-budak kecil lagi dah gila, dah makan ubat anxiety, dah makan ubat apa macam-macam. Budak remaja umur 14 tahun dah mula ada masalah depression.
Mak bapak kaya kami bawa Mercedes. Nampak tak? Sebab tak berkat rezeki, tak berkat jaga duit, tak berkat dapat, inilah puncanya. Kalau tanya saya lah, sebagaimana kita patut menghapuskan nyamuk Aedes, kita kena hapuskan juga guru-guru, sifu-sifu cepat kaya ni. Mereka lagi bahaya dari nyamuk Aedes. Dan memang kaya tak nafi kaya. Mereka ni sangat kaya. Sifu-sifu ni pendapatan dia juta, sangat kaya. Dia ajar cara nak elak bayar cukai, dia ajar cara nak manipulasi air kosong. Kan? Harga RM2, dia ajak jual. Air kosong tu harga RM10 sebab bukan air ni. Ini kita kena marketkan, bukan air. Kita jual air memanglah RM2. Kita jual H2O. Gabungan hidrogen dengan oksigen. Oksigen dengan hidrogen mahal. Kita jual hidrogen dan oksigen. Jual RM10. Nampak tak? Hidrogen dan oksigen yang boleh melancarkan perjalanan darah. Wadah ayat kosong. Ayat kosong memanglah membantu perjalanan darah. Sebab tu Menteri Kesihatan kita dulu suruh minum ayat suam. Kan? Menteri Kesihatan dulu yang lama kan. X. Suruh minum ayat suam. Kan? Bagus tu. Pesanan yang bagus. Tapi bila dia market kan, kita jual H2O RM10. Ayak ini boleh melancarkan perjalanan darah. Ayak ni boleh mengimbangkan gelombang dalam otak dan sebagainya. RM10. Popok ni mengajar orang menipu. Putar belit atas nama marketing. Islam tak ajak marketing macam ni. Dalam riwayat salah, benda ni tercela, dibenci. Hasan Al-Basri pernah pergi beli baju dekat Mekah. Dia tanya baju ni berapa duit? Lalu kalau tu kata baju ni kualiti bagus, baju ni sungguh testimoni bagus, dia terus tak beli sebab tidak ada keberkatan. Next year dia datang, dia tanya lagi kedai tu, baju ni berapa duit? Tukang kedai, penjual kata baju ni harga sekian-sekian. Nak beli, tak nak beli sudah. Hasan Al-Basri dia pun beli. Lalu kata Hasan Al-Basri, engkau sudah berubah. Dulu engkau bersumpah-sumpah atas barangan. Kan, gila-gila punya promote, bersumpah-sumpah atas barangan. Sehingga menghilangkan keberkatan, aku tak jadi beli. Kali ini, aku melihat ada keberkatan. Apa menyebabkan kau berubah? Dia jawab, dia kata, dulu aku ada bini. Orang perempuan jugalah salah. Dulu dia kata dia ada isteri. Isteri dia selalu duk komplain, barang tak cukup, duit tak cukup, itu tak cukup. Jangan balik, tangan kosong, bawa duit balik. Maka dia pun bekerja keras nak cari duit. Lepas tu isteri dia ditakdirkan meninggal. Allah gantikan dengan isteri yang baru. Isteri baru, bila dia nak pergi keluar berniaga, isteri dia akan tarik jubah dia. Akan berkata, wahai suami aku, kami boleh bersabar dengan kelaparan. Kami tidak boleh bersabar dengan api neraka. Jangan bawa pulang makan daripada hasil yang haram kepada anak dan isterimu. Itu isteri dia. Isteri dia tarik baju laki dia, jangan bawa balik harta yang haram. Kami boleh bersabar dengan kelaparan, kami tak boleh bersabar dengan api neraka. Maka bila dia pergi berniaga, dia berniaga jujur. Nak beli, tak nak beli sudah. Kan? Orang Melayu kata sombong lah. Tapi dia jujur. Dia tidaklah dia kata ini baju bagus, quality fabric top. Ini kalau kakak pakai baju ni memanglah cik abang tu meleleh lah tengok kakak. Itu dah menjadi berlebih-lebihan. Maka dia adalah gharar. Jual beli itu sudah tidak berkat. Baju ni berapa kain kak? Ini kain saya beli daripada China. Saya beli daripada China. Ambil kain dekat Kamdar. Saya jahit-jahit. Adalah harga dia punya modal dia dalam RM40. Saya jual, saya top up sikit lah jadi 50. Saya ambil untung 10. Jadi saya jual 50. Modal 40, saya jual 50. Saya ambil untung RM10. Atau saya ambil untung RM60, saya ambil untung RM20. Kalau kakak sanggup beli, belilah. Kakak tak sanggup beli, tak apalah. Moga Allah bagi rezeki kat saya dengan orang lain. Itu kita nak jujur. Kan? Itu jujur. Tapi jujur dah tak ada dalam masyarakat. Semua kaki penipu. Siapa yang ajak masyarakat kita berbohong ni? Geng-geng sifu-sifu dan guru-guru cepat kaya ni. Jelas tak? Itu. Tudung beli pasar malam RM10. Bubuh dekat dia ambil tudung pasar malam, dia bubuh apa? Dia bubuh brand, dia bubuh manek ke, dia bubuh lambang ke, harga tag nama syarikat ke, jadi RM100. Nampak tak? Ini golongan-golongan yang kita anggap nampak kaya tetapi sebenarnya tercelah.
keberkatan tak ada, dia tak ada ROI, return of investment tak ada, dia tak hire orang buat research, tak ada, dia tak upah orang buat research ke buat apa, dia tak ada real wealth, kekayaan sebenar tak ada. Ayat liok kan. Maka ini merosakkan masyarakat untuk jaga masa panjang. Wallahu alam. Saya cukup sekadar tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya sila. Macam mana? Orang dah mati, dah dikebumikan. Kita pergi sembahyang atau perbuatan dia tak, dia berlaku untuk semua. Tetapi para ulama sepakat dalam hal ini hukumnya adalah harus. Dan memang Imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali pun setuju dibenarkan kita solat jenazah atas kubur, kecuali Hanafi. Hanafi kata tak sunnah. Maliki, Syafi'i, Hanbali kata sunnah, tetapi meletakkan syarat batas waktu, maknanya baru mati, yang baru mati saja. Mana kematian tu baru berlaku, kita tak sempat nak mensolatkan jenazah dia di masjid, kita solat di kubur, maka tak ada masalah, baru mati. Tetapi hanya sekali, bukan berkali-kali. Ni setiap malam pergi solat jenazah kat masjid, dekat kubur, hukum dia haram, itu bid'ah. Adalah sekali mana boleh. Baik, saya rasa cukup sekadar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.